tetapi dia mengambil pendekatan meneruskan perjuangan dia bersama dengan musuh politik UMNO, bersama dengan orang yang khianat kita, bersama orang yang nak benamkan kita. Jadi macam mana dia kata dia istiqamah? Betul tak? Di mana datang logiknya perkataan istiqamah tu dia nak pakai? Orang istiqamah ni orang yang kekal dalam perjuangan. Kalau dia tak setuju dengan Datuk Zahid, dia nak belasah Datuk Zahid, dia belasah. Tapi jangan tinggalkan parti. Bila kamu tinggalkan parti, kamu menyertai pula parti yang bercium mulut dengan DAP untuk menjatuhkan parti kamu sendiri. Jadi macam mana kamu bilang kamu istiqamah? Kena adil lah. Sebaik-baiknya Datuk Seri Hamzah ni jangan cakap banyak. Sebab bila dia cakap banyak, nanti banyak benda yang terbuka. Jadi relax. Kita pun ada juga kawan-kawan yang kita reserve. Okey. Silakan. Soalan lain. Soalan lain. Untuk berkenaan dengan keputusan SPR. Ya. Jadi dah mutamat tu 6 negeri tidak akan dibubarkan. So apa pandangan tu? Adakah mereka akan kekal sehingga? Pandangan saya biarlah, itu hak mereka. Ini kita kena faham. Menteri-menteri besar berhak sama ada mereka mahu memohon pembubaran ataupun tidak. Tak ada masalah. Bagi saya sebagai seorang ahli UMNO, saya bersyukur kepada Allah SWT. Kerana bila mereka ni tidak membubarkan, peluang BN untuk merampas balik negeri-negeri ini sangat cerah. Sangat cerah. Saya simpati kepada rakyat Malaysia. Sepatutnya 300 juta tambahan yang terpaksa dibelanjakan untuk mengadakan satu lagi pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni, sepatutnya tak perlu dibelanjakan duit ni, boleh digunakan untuk rakyat. Belum lagi parti-parti akan berbelanja sekali lagi untuk 6 buah negeri. Tetapi kalau itulah pilihan mereka, kita kena menghormati lah. Kita komen banyak pun tak guna. Hakikat dan realitinya, mereka takut nak berhadapan dengan pilihan raya. Sebabnya senang. Kalau dah terpaksa berhadapan dengan pilihan raya di peringkat persekutuan, kamu memang boleh bagi cadangan supaya tidak dibubarkan tahun ini. Tetapi bila dah terbubar Parlimen tahun ini, maka buat apa kamu nak bazir masa lagi cerita pasal tak nak bubar kerana banjir dan itu dan ini? Betul tak? Walaupun kita tahu di dalam SPR pun masih ada geng-geng dia, geng-geng Pakatan Harapan, Pro Bersih semua sekali, Azmi Syarun dan sebagainya. Kita pun tahu, bukan tak tahu. Itu sebab baginda tuanku titah supaya buat awal November. Last kali SPR memutuskan buat 19 November juga. Kita awal dah beritahu dah. Tak payah tunggu. Kita dah tahu rencana dia orang, supaya bila buat 19 November masuk zon musim banjir. Masa tu dia orang boleh kata, tengok UMNO juga nanti yang kena. Padahal kita nak supaya disegerakan pilihan raya awal November, tapi dia pilih 19 juga. Kita tahulah 12 hari bulan tu keputeraan Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Tetapi 5 hari bulan boleh buat. 3-4 hari bulan dah dipanggil oleh baginda tuanku. 5 hari bulan tuanku dah di Datuk Seri Ismail Sabri dah menghadap tuanku, dah berbincang kali pertama. So hint pun dah dapat daripada Perdana Menteri. Apa yang tak boleh? Lebih daripada boleh kalau nak buat. Buka tu bagi dia masuk. Salam. Masuk. Okey. Silent telefon mak. Ya. Silent telefon. Phone. Okey. Jadi yalah, bagi saya simple.
kalau mereka yakin mereka boleh menang 6 buah negeri ni, mereka tidak akan menunda pembubaran. Bila mereka menunda pembubaran, maknanya mereka tidak yakin mereka boleh menang. Jadi selagi kuasa tu ada, mereka gunakanlah kuasa yang ada itu. Untuk apa kuasa tu? Macam Terengganu kita tahulah, dia tunggu bulan Januari ni dapat lagi 1.3 bilion duit royalti minyak. Kalau dia boleh habiskan sebelum pertengahan tahun depan, duit royalti minyak tu bertambahlah dana pilihan raya mereka. Kita kena ingatkan satu, banyak mana pun duit kamu belum tentu akan dapat mempengaruhi keputusan rakyat. Rakyat hari ini bijaksana. Saya tahu mereka merancang nak bagi duit. Saya pun dah tengok tadi, dia orang cukup confident boleh menang 80 kursi ni Perikatan Nasional ni. Setakat hari ni Perikatan Nasional dah mutamatkan di 170 kawasan parlimen bertanding. Dia orang akan bertanding di 170. Ini belum Sabah. Sabah masih belum finalize. Setakat di Semenanjung belum masuk Sabah. Labuan dah finalize. Di Semenanjung Bersatu akan bertanding 99 kursi. Gerakan akan bertanding 17. PAS akan bertanding 53. Tory yang awal tu baru 30 kan. Sekarang dah naik 53. Lepas tu satu GRS akan bertanding di Labuan. So 170 dah finalize. So mereka target 80 kursi menang. Dan dia kata confirm menang 40. Sudah kalau diorang target 80 confirm menang 40. Yang ada potensi tinggi menang 60. Tak apalah, kita tengok siapa lah sekali akan betul. Jadi kalau diorang target 80 kursi, diorang tak boleh bentuk kerajaan juga tu. Dia tak boleh bentuk kerajaan, tapi yalah, mungkin dia mengharapkan pada ketika itu dia boleh dapat daripada GPS Sarawak. Itu sebab saya berpandangan kawan-kawan kita di Sabah pastikan pilihan raya kali ini jangan buat kesilapan yang sama seperti mana pilihan raya 14 negeri. Negeri. Kalau boleh bubar Dun Sabah tu, bubar lagi bagus. Cantik sangat kalau dibubarkan. Sebab susah. Sebab kita sekarang membentuk kerajaan bersama dengan Bersatu. Lainlah kalau Datuk Seri Haji apa semua segala yang lain-lain ni semua keluar parti, masuk UMNO balik ke, ataupun dia kekal sebagai GPS. Okey. Macam tu tak ada masalah. Yang penting jangan sampai lepas pilihan raya kita bagi dia orang separuh, kita separuh, satu tu siapa nak tanding pun boleh tanding. Last kali mereka letak calon-calon bebas lawan dengan calon-calon daripada Barisan Nasional. Ini mereka dah buat dulu. Kawan saya salah seorang daripada orang yang terima duit 200,000 daripada Bersatu. Nak bawa pergi mahkamah boleh, tak ada masalah. Saya bawa budak ni, dia terima 200,000 daripada Bersatu. Dia berpakat dengan kita, dia tikam kita daripada belakang. Cuba bayangkan, nak kena lagi sekali. Orang macam ni memang kita tak boleh percaya. Munafik. Kita dah tahu orang ni ditubuhkan parti dia tu untuk benamkan kita. Jadi macam mana kita nak percaya dengan mereka? Sebaik-baiknya BN go solo di Sabah. Bertanding semua 25 kursi. Bertanding semua 25 kursi. Termasuk Labuan. Bertanding. Dia orang dah letak GRS kat situ. Okey? Okey tu. 6 negeri tu 3 di blok PH, 3 di blok PN tu.
Kalau kau tengok dia orang berpakat pun dah tahu dah. Ada matematik kebetulan ataupun dia ada percayalah, macam saya cakap sebelum ni, DAP kalau dia join dengan PAS, dia akan hilang undi Cina. PAS kalau dia join dengan DAP, dia akan hilang undi Melayu. Kan? Tetapi kita pun tahu mereka sedang membentuk kemah besar. Mereka sedang membentuk kemah besar. Belum lagi kerja yang Samsiri buat, cuba nak gabungkan di antara GTA dengan PM. So mereka tengah memainkan peranan masing-masing dalam nak memastikan kita akan tengok PAS akan bertanding, termasuklah kawasan DAP pun PAS nak letak calon ni, untuk supaya bila contohnya lah tempat yang MCA bertanding, DAP bertanding, PAS pun bertanding. Jadi kalau kawasan macam ni, orang Melayu yang nak undi Barisan Nasional, dia tengok ada Melayu bertanding situ, maka dia akan bagi undi tu dekat PAS. PAS tahu dia tidak boleh menang pilihan raya tu. Tetapi bila undi Melayu pergi dekat PAS, maka undi yang diterima oleh MCA sudah pastilah tak cukup untuk mereka menewaskan Pakatan Harapan. Jadi akhirnya siapa yang menang? PH menang. Ini mutual understanding yang mereka susun. Yang penting lepas pilihan raya kita tengok kedudukan mereka di mana. PAS pun cakap dia bersedia untuk membentuk kerajaan secara coalition selepas pilihan raya. Okey? Tok, Ya. satu pasal PAS ni tu Datuk Seri Presiden dah cakap tak ada kerjasama dengan PAS walaupun selepas PRU tu. Itu keputusan Presiden UMNO. Kita kena hormatilah keputusan tu. Kalau saya pun jadi Presiden UMNO, kita kalau boleh nak memerintah secara bersendirian. Betul. Tapi manalah tahu masih lagi ada orang muda yang boleh ditipu oleh Pakatan Harapan, yang boleh ditipu oleh Perikatan Nasional. Akhirnya dia orang undi PN sikit, dia orang undi PH sikit, dia orang undi BN sikit. Last kali kita tak dapat membentuk kerajaan. Bila kita tak dapat membentuk kerajaan, apa yang BN patut buat? Coalition. Tentulah BN dipaksa untuk membentuk kerajaan campuran. Betul tak? Betul. Kalau saya lah, ni saya tak cakap presiden, ini saya dah bentuk kerajaan dengan PAS. Last kali saya dikhianati. Saya dah pernah memaafkan Bersatu. Last kali saya dikhianati. Kalau diberi pilihan, kita nak cuba pasukan baru ke, kita nak cuba orang yang pernah khianat kita? Kalau kau pilih yang mana? Baru Baru Betul tak? Jadi kena ingat lah. Kena ingat. Bagi saya simple. Bagi saya simple. Kalau tak nak tengok UMNO terpaksa membentuk kerajaan dengan musuh politik kita, jangan bazir masa undi Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Solid bagi kepada Barisan Nasional, supaya kita tak perlu berkompromi membentuk kerajaan dengan mana-mana musuh politik kita. Kerana kalau kita bentuk kerajaan dengan musuh politik kita, bodoh sangat ke kita ni, tak belajar lagi melalui kesilapan Pakatan Harapan membentuk kerajaan antara PKR dengan Bersatu, yang mana Anwarnya PKR, Bersatunya Mahathir. Last kali musuh politik tidur satu bantal, mimpi lain-lain, last kali berpecah. Sama juga UMNO pun pernah mencuba bagi kemaafan kepada Muhyiddin, kepada Bersatu, bentuk kerajaan dengan Bersatu, dengan PAS. Last kali kena tikam, kena buli, duit kita kena tahan, pemimpin kita nak dipenjarakan. Takkan tak belajar lagi melalui kesilapan? Itu sebab yang paling penting sekali rakyat.
Rakyat juga kena belajar melalui kesilapan. Bila dia pilih tak solid, ada sebahagian pilih PH, ada sebahagian pilih PN, ada sebahagian pilih BN, maka tak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan. Bila tak ada satu parti boleh membentuk kerajaan, maka akhirnya mereka menjadi pakatan musuh-musuh politik. Bila pakatan musuh-musuh politik, nak buat apa pun mesti persetujuan bersama. Bila nak buat apa pun mesti persetujuan bersama, maka banyak benda baik yang nak dibuat oleh BN tanpa restu daripada kawan-kawan ataupun rakan dalam pasukan dia tak boleh buat. Siapa akhirnya yang rugi? Rakyat yang rugi. Banyak polisi-polisi baik yang dulu BN buat, yang menyebabkan dari segi pertumbuhan ekonomi kita nombor 3 terbaik di dunia. Dari segi bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah. Dari segi foreign direct investment paling baik dalam sejarah zaman Datuk Seri Najib. Bursa saham Kuala Lumpur 1896 mata. Nilai ringgit berjaya dipulihkan tanpa perlu kita tambat ringgit. Dari segi kadar defisit kita daripada 6.7% 2009 kita turunkan setiap tahun sampai 2017 tinggal 3%. Kita target 2018 boleh dapat 2.8. Last kali apa jadi? Dapat kat DAP pergi 4% lebih. Jahanam ekonomi, jahanam segala-galanya. Siapa yang rugi? Undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab tak stabil. Sekejap-sekejap tukar kerajaan, sekejap tukar kerajaan. Kalau buat kesilapan lagi sekali, undi sekali dapat 5 Perdana Menteri setahun sekali. Nak cuba lagi? Cuba, tak ada masalah. Kita tak rugi apa. Orang macam aku lagi tak rugi. Bila parti jadi pembangkang, kita diperlukan. Bila parti jadi kerajaan pun, kita masih lagi diperlukan. Kalau orang tak perlukan kita pun, kita pandai-pandai memerlukan diri sendiri. Apa masalah? Betul tak? Tetapi kena ingat, rakyat perlukan kerajaan yang stabil. Rakyat perlukan kerajaan yang kuat. Rakyat perlukan kerajaan yang bijaksana. Pasukan yang boleh memulihkan ekonomi. Bukan setakat ekonomi negara, ekonomi rakyat, poket rakyat ni perlu dipulihkan. Nak pulihkan mata wang, nak kembalikan keyakinan pelabur, nak pulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran, dengan negara-negara tetangga. Ini perlukan pasukan yang berwibawa, solid, pasukan yang boleh diyakini. Cuba bayangkan kalau Datuk Seri Najib ada, apa dia tak boleh selesai? Kalau Datuk Seri Najib masih lagi Perdana Menteri, adakah kebobrokan yang berlaku zaman Pakatan Harapan Perikatan Nasional ni akan berlaku? Tak akan berlaku. Sekarang dia berada di Kajang. Setidak-tidaknya kena ingat, kita masih ada lagi gandingan beliau pada ketika itu. Siapa gandingan beliau ketika itu? Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Itu sebab hari ini PH dan PN cukup takut kalau Datuk Seri Zahid bertanding semula. Itu sebab macam-macam helah yang digunakan. Kalau boleh mereka nak postpone pilihan raya sampai Datuk Zahid pula masuk ke dalam, supaya BN tidak mempunyai masa depan. Ini kita kena faham. Gandingan yang menyebabkan Datuk Seri Najib berjaya memacu negara ni, ketika itu gandingan dia ialah Datuk Zahid. Tapi setengah-setengah dari kita disebabkan Datuk Zahid berhadapan dengan 87 pertuduhan, maka dia anggap Datuk Zahid tak bersih. Ini mentaliti bodoh seperti ini kena dibetulkan. Kalau Datuk Zahid setuju bubarkan UMNO, setuju masuk bersatu, dia kena tak 87 pertuduhan? Tak. Sudah pasti tak kena. Apatah lagi dalam keadaan musuh politik kita telah melantik Ketua Hakim Negara dia sendiri, melantik Peguam Negara dia sendiri. Dalam keadaan begitu pun Datuk Zahid boleh menang kes UKSB. Takkan itu tak cukup sebagai isyarat bahawa beliau telah berhadapan dengan pendakwaan politik, pendakwaan yang bermotifkan politik, berniat jahat dan terpilih. Clearkan. Ini mind setting kena betulkan.
Didakwa zaman Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bukan bermakna pemimpin kita rosak korup. Dan tidak didakwa bukan bermakna pemimpin kita bersih. Yang ini kena faham. Adakah Azmin Ali bersih? Ni, mengurat bini orang, ajak ke katil. Ini satu kesalahan jenayah. Ada didakwa? Tak didakwa.